Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Adila binti Kazali, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual dari SMK Wangsa Maju Seksyen 2 KL. Okey, jadi hari ini Cikgu telah peruntukkan lebih kurang 20 minit untuk membaca buku teks Pendidikan Seni Visual tingkatan 5 bagi tajuk 3 iaitu Seni Catatan. I'm so happy to share with all of you guys about the content of this topic. Sebelum ni kita dah go through tajuk 2 iaitu Seni Lukisan di bawah bidang seni halus. Dan seperti yang kita sedia maklum, seni lukisan dengan seni catatan ni dia adalah dua tajuk ataupun sub bidang di bawah bidang seni halus yang mempunyai kesinambungan sebenarnya. Sama ada dari segi aliran, dari segi tokoh, dari segi image, dari segi gaya, dari segi persembahan, penyampaian tema dan mesej mengenai sesebuah karya. Dan aliran itu juga berlaku di fasa yang sama. Lukisan dengan catatan ni berlaku secara serentak pada aliran yang sama. Kalau kita tengok di dalam lukisan sebelum ni, aliran Fauvisme ataupun Fauvism bermula pada 1900 hingga 1910. Jadi aliran dia adalah aliran yang sama dengan seni catatan kerana proses ini berlaku secara serentak. Bermula pada abad ke-20 dari Eropah ke Amerika Syarikat dengan pelbagai aliran dan gaya dan berkembang pesat sehingga kini. Dan juga terbahagi kepada 7 aliran yang utama seperti seni lukisan sama, iaitu Fauvisme, Expressionisme, Cubisme, Surrealisme, Expressionisme abstrak, seni op dan seni pop. Cikgu beza ke realism dengan realisme tu? Actually it's just terms. Sama ada kita guna bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau expressionism abstract, kalau di dalam bahasa Inggerisnya adalah abstract expressionism. Jadi kalau di dalam peperiksaan, actually awak boleh menulis sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Hasil dari aktiviti pembacaan ini membolehkan cikgu mendalami, mengenali, membanding beza 4 perkara utama yang perlu kita ketahui di dalam seni catatan. Berfokuskan seni catatan barat mengikut pilihan abad. Apa 4 perkara utama tersebut? Yang pertama adalah aspek aliran, yang kedua adalah gaya, yang ketiga adalah pelukis dan yang keempat adalah karya seni visual yang dihasilkan mengikut aliran. Cikgu dapat mengenal pasti 4 aspek ini bermula dengan aliran seni catatan Fauvism iaitu pada tahun 1900 hingga 1910. Sebelum ini kita sedia maklum di aliran Fauvism, pelukis menolak secara keseluruhan penyampaian imej karya yang bersifat peniruan terhadap alam, di mana pelukis pada aliran ini lebih menghargai nilai ekspresi pengkarya dalam menggambarkan suasana yang dilukis. Sebelum ini juga kita telah mengenali Henri Matisse, André Derain. Jadi bila kita masuk pula kepada seni catatan, terdapat penambahan tokoh-tokoh. Antara nama-nama tokoh terbaru ialah Maurice de Vlaminck dan Kees van Dongen. Mengapa mereka menolak tema peniruan terhadap alam? Which is kerana in personal mereka berpendapat bahawa pengaplikasian warna yang tidak terikat dengan warna alam dalam proses penghasilan seni catatan ianya lebih memperlihatkan hubungan peribadi antara karya dengan pengkarya, antara pelukis dengan alam tersebut. That's why kalau kita teliti karya catatan aliran Fauvism ini, bila kita tengok daripada hasil tekstur ataupun permukaan catatan tersebut, kita dapat kenal pasti karya ini menggunakan sapuan berus yang tidak rata. Kita sebut sebagai painterly, sapuan bebas pada kanvas dan penggunaan garisan yang sederhana saja. Pengkarya aliran Fauvism juga gemar menggunakan aplikasi warna penggenap yang ketara bertujuan untuk menghasilkan kesan yang kasar, kontra, bercanggah. Ianya dapat dikenali dengan jelas kerana kita tahu warna penggenap itu warna yang berada pada kedudukan yang bercanggah di dalam roda warna. Jadi sudah pasti gaya catatan aliran ini dapat digambarkan secara imaginatif dan emotif. Berbeza dengan catatan aliran naturalisme yang lebih bersifat objektif dan realistik. Cikgu juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dengan membaca, because now I know walaupun wujud aliran Fauvism, terdapat juga karya yang sebenarnya dihasilkan berdasarkan seni primitif Afrika, Pra-Columbia, Amerika dan Oceania. So ini adalah tambahan general knowledge sepatutnya yang cikgu ketahui. Jadi bila cikgu baca textbook, cikgu dapat melihat dengan terperinci contoh karya Maurice de Vlaminck, Restaurant at Morley Leroy Camus pada tahun 1905 yang menggunakan oil paint ataupun cat minyak itu. At least cikgu dapat membuat sedikit analisis karya tersebut bagi 3 perkara utama yang jelas dapat dikenal when we look at the painting. So the first thing I saw bila cikgu tengok painting tersebut, oh, this is the part yang menjelaskan identiti catatan aliran Fauvism yang menggunakan warna terang dan pelbagai. Oh, this is another part yang menjelaskan identiti karya catatan aliran Fauvism yang menggunakan warna bukan mewakili warna sebenar, bukan warna alam semula jadi. And this is the part yang menunjukkan pelukis aliran Fauvism menggunakan teknik sapuan secara painterly ataupun sapuan bebas pada permukaan kanvas semasa proses penghasilan catatan. So kalau cikgu tidak membaca textbook, I don't know mengenai surface catatan tersebut.
Cikgu suka untuk kongsikan perkara ini dengan semua murid. Bila kita pergi museum ataupun balai seni lukis, kita dapat tengok karya-karya seni visual kan, contohnya catatan ini dipamerkan ataupun dijual dengan harga mencecah jutaan ringgit. And then kita pun terfikir, dan cikgu pasti awak pun terfikir, kenapa mahal betul karya ni? Cikgu kongsikan sedikit tokoh seni catatan aliran Fauvism, which is Henry Matisse dengan kamu semua. Henry Matisse lahir pada 31 Disember 1869 di Le Cateau, Perancis. Pada tahun 1952, beliau dirikan Museum Matisse Le Cateau. Antara koleksi catatan Matisse yang masyur pada fasa ini, The Women with the Head 1905, Portrait of Madame Matisse Green Stripe 1905, dan The Open Window juga pada 1905 pada 1905. Koleksi catatan ini dipamerkan di Museum Matisse Le Cateau. 4 years back, Matisse telah menghasilkan satu catatan yang juga masyur, Dishes and Fruit 1901, Landscape at Collioure 1905. Seterusnya Le Bonheur de Vivre yang membawa maksud The Happiness of Living pada tahun 1905. And then proceed with The River Bank pada tahun 1907. And 40 years plus selepas River Bank dihasilkan, Matisse meninggal dunia pada tahun 1954 di Nice, France. Itu adalah butiran ringkas mengenai sedikit biografi Henry Matisse. Jadi the next tokoh adalah Maurice de Vlaminck. How to pronounce it? Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck. Maurice-de-Vlaminck. Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck. Boleh sebut Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck. Maurice de Vlaminck dilahirkan pada tahun 1876 di Paris, Perancis, juga di negara yang sama dengan Matisse. Maurice lebih terkenal dengan seni catatan landscape, dan antara karya yang masyur adalah The Scene at Chateau pada tahun 1906, Le Pont de Poissy ataupun The Poissy Bridge pada tahun 1910, dan Village 1912 dan The Gardener 1904. Dan finally, pada tahun 1958, Maurice de Vlaminck meninggal dunia di Rueil-la-Gaudière, Perancis. Tokoh yang ketiga yang cikgu kenali hasil daripada pembacaan untuk seni catatan aliran Fauvism ialah André Derain, yang lahir pada 10 Jun 1880 di Yvelines, juga Perancis, negara yang sama dengan Henry Matisse dan Maurice de Vlaminck. Karya catatan André Derain yang masyur ialah Le Séchage des Voiles yang membawa maksud The Drying Sails pada tahun 1905. Kemudian karya catatan Alice Stack yang membawa maksud The Turning Road juga pada tahun 1905. The Houses of Parliament pada 1905 hingga 1906. The Last Supper 1911. Seterusnya Peine de Cassis ataupun Landscape pada tahun 1907. Dan André Derain meninggal dunia pada tahun 1954 di Garches, Perancis. Jadi itu adalah 3 tokoh utama seni catatan aliran Fauvism pada 1900 hingga 1910. Henry Matisse, Maurice de Vlaminck dan André Derain. Hasil daripada aktiviti pembacaan yang cikgu lakukan, bukan sahaja cikgu dapat mengenali aspek aliran, gaya, pelukis ataupun karya bagi aliran seni catatan Fauvism, tetapi cikgu dapat belajar menyebut nama-nama tokoh sama ada di dalam bahasa Inggeris ataupun Perancis, because 3 tokoh utama ni daripada Perancis. Kalau kita pronounce dalam bahasa Inggeris, bunyi dia sedikit lain. Kalau kita pronounce dalam mengikut ejaan Perancis, bunyinya sedikit lain. Contoh, kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris, bunyinya Henry, mungkin Henry Matisse ataupun Henry Matisse. Bila kita pronounce dalam Perancis, bunyinya sedikit ke dalam, Henry Matisse, Henry Matisse, Henry Matisse, Henry Matisse. Bunyinya sedikit ke dalam, Henry Matisse, Henry